Sayyidina Umar Ibn Khattab dapat menakluki Baitul Maqdis, dapat membuka kota Baitul Maqdis yang begitu hebatnya, yang begitu dahsyatnya, dalam keadaan beliau bukan menaiki himar, beliau menarik himar. Dia punya driver duduk ke atas, dia jadi driver, dia punya driver jadi bos. Dan beliau memasuki Masjidil Aqsa dalam keadaan memakai jubah yang bertampal-tampal. Ada sab'ata asyra raka'ah, ada 17 tampalan. Macam cerita yang selalu kita dengar, makruf cerita tu. Bila mana kaum muslimin telah berjaya menakluki Baitul Maqdis, kan? Maka para pemimpin-pemimpin tentera, para panglima-panglima perang minta mana dia kunci Masjidil Aqsa, kunci masjid. Sebab masjid ni kira power lah, macam kita ibarat kunci pejabat Putrajaya tu, kunci dia tu. Minta kunci dia. Mana kunci? Serahkan kunci Putrajaya kepada saya, kata panglima. Oh, tak boleh. Dia orang tak nak serah. Panggil yang lain, tak nak serah. Sampai ketua-ketua pembesar-pembesar yang ada di Masjid Al-Aqsa daripada orang Kristian kata, kami tak akan serahkan kunci ni melainkan lelaki yang kami baca sifat-sifat ni dalam kitab Taurat, kitab Injil. Kau orang semua seorang pun tak ada sifat-sifat itu, so kami tak akan serahkan. Berdegil. Kerana berdegil dah cuba buat diplomasi pun tak boleh juga. Terpaksalah para panglima, termasuklah di situ ada Abu Ubaidah Ibn Al-Jarrah dan lain-lain, tulis surat kepada Amirul Mukminin Umar di Madinah Al-Munawwarah. Wahai tuanku, orang-orang pembesar-pembesar, menteri-menteri di Masjid Al-Aqsa ni tak nak serahkan kunci pejabat, ibu pejabat negeri, tak nak serah Masjid Al-Aqsa. Sebab katanya di antara kami tak ada seorang pun yang ada sifat-sifat yang mereka baca di dalam kitab mereka. Maka Sayyidina Umar Ibn Khattab kata, tak apalah, aku yang pergi sana. Aku pergi sana, perjalanan yang amat jauh daripada Madinah menuju Masjid Al-Aqsa Palestin. Berapa ribu kilometer tu? Hampir 2,000 kilometer. Dia berjalan hanya ditemani oleh seorang saja yang menemani dia. Tak takut melainkan hanya Allah. Tak bawa kereta besar, tak bawa rombongan yang banyak, tak bawa konvoi yang besar semua. Konvoi yang banyak tak ada. Hanya seekor himar. Itu pun ganti-ganti naik dan ganti-ganti rehat. Kata Sayyidina Umar Ibn Khattab, anda baca Quran 1 juz, lebih kurang lah macam tu. Anda baca Quran 1 juz, anda duduk atas. Ente tariklah himar ni, sama-sama baca Quran. Sebab zaman dulu tak ada jam. Macam mana nak tahu setengah jam, 1 jam, 2 jam, 3, tak tahu. Jadi cara mereka menghitung jam, kata ulama, melalui qiraatul Quran. Qiraatul Quran itulah cara mereka menghitung waktu. Sama macam kita baca dalam hadis. Nabi SAW bila berpuasa, maka kata Nabi SAW, bilakah kita kena berhenti makan waktu sahur dulu? Oh, 50 ayat, 30 ayat, contoh kan. Tak sebut 10 minit, 20 minit, tak sebut. Maka itu dalam hadis Nabi SAW, kalau kita berpuasa Ramadan, kita kena berhenti bersahur, atau bahasa Melayunya kita panggil imsak. Kita panggil imsak macam tu. Dalam antara imsak sehingga azan subuh 50 ayat. Nah, 50 ayat ni berapa lama? Diperkirakan oleh ulama, andaikan zaman dulu ada jam, Nabi pasti sebut 10 minit. 10 minit sebelum azan subuh pasti Nabi berhenti makan dan Nabi dah imsak. Tapi kerana zaman tu tak ada jam, pakailah ayat Quran, 50 ayat Quran. 50 ayat Quran kalau kita kira hari ni lebih kurang 10 minit. Itu sebablah kita zaman dulu ada imsak. Memang Nabi tak sebut secara langsung. Tapi ada hadis yang mengatakan Nabi akan imsak 50 ayat Quran. Itu lebih kurang 10 minit. Kerana ada dalam jadual kita ada sini imsaknya. Jam baru dah tak ada katanya. Mesti ada imsak. Ada. Berarti masih ahli sunnah wal jamaah, belum wahabi tu. Masih ahli sunnah, jam ni jam ahli sunnah wal jamaah, bukan jam wahabi. Okey, jadi kita hadirin. Kerana tidak ada jam, kata Sayyidina, lebih kurang lah, Sayyidina Umar akan baca 1 juz Al-Quran, dia duduk atas. Selesai 1 juz Al-Quran, kau duduk atas, kita sama-sama baca Al-Quran 1 juz lagi. Berarti adil. Setelah selesai juz kedua, kita nak baca juz ketiga, kau turun, aku turun, kita tarik himar. Himar biar berehat, berjalan tanpa membawa ubat. Sampai seperti itu. Sebelum dia nak berangkat, dia pakai baju harian dia yang biasa-biasa. Bajunya hanya selai 2 helai je. Kan? Kata menteri-menteri kat Madinah, tuanku, takkan pakai baju buruk ni?
Baju dah kepam, dah apa sebenarnya semua. Takkan nak pakai baju ni. Ni nak pergi negeri besar yang kita takluk ni. Ni jatuh image. Maka dipakaikanlah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar berjalan. Baru tengah perjalanan, anda rasa tak seronok lah. Anda rasa tak seronok. Kita ni nak jadi mulia bukan kerana pakaian kita. Nak jadi mulia dia bukan dengan kereta kita. Derajat kita tinggi ni bukan kerana emas atau alat-alat kemas yang kita pakai. Bukan. Kita mulia ni kerana Islam. Kerana kalau saya nak naikkan image pakai selain daripada Islam, maka saya akan dihinakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang tu tak jatuh martabat kalau pakai baju berlubang-lubang apa bertambat, tak jatuh image. Kalau dia di sisi Allah mulia, dia akan mulia. Kalau doa je mustajab, walaupun dia hanya pakai motor kapcai tahun 50-an tu, doa dia tetap mustajab. Kalau doa kita tak mustajab, apabila kita pakai kereta Wellfire, doa kita mustajab? Belum, tak akan mustajab juga. Kerana seseorang tidak dinaikkan derajat oleh Allah dengan kemewahan duniawi, bukan. Dia tanggal balik. Tak nak aku pakai baju ni. Baju aku pakai harian saja, yang biasa. Yang dah bertampal-tampal ada 17 tampalan. Koyak, tampal. Maka beliau berangkat berhari-hari sampailah di sempadan nak masuk Madinah, nak masuk Masjidil Aqsa. Tentera-tentera Islam, panglima-panglima tengok daripada jauh. Amirul Mukminin dah hampir masuk ke negeri Masjidil Aqsa. Tengok dua orang aja. Dah dua orang pula tengok terperanjat pula. Ganti-ganti. Ada yang naik, ada yang turun, ada yang naik, ada yang turun. Kata para panglima-panglima, ini macam gawat ni. Kalau kebetulan dah pakaiannya nampak macam baju dah tak berapa makam, baju ni biasa je baju. Tak ada bala tentera yang mengiringi. Kenderaan pula himar je. Seekor orang pakai kuda pecut ke apa ke, pakai himar je. Ini jatuh image kita, dikata para panglima-panglima. Ganti-ganti pula. Lah kalau kebetulan ganti sewaktu tiba giliran Umar masuk kota di hadapan para pembesar-pembesar Kristian Masjid Al-Aqsa, dalam keadaan dia pula berjadual tarik, wah, boleh gawat kita ni. Boleh gawat ni. Akhirnya semua pakat ramai-ramai solat hajat. Panglima-panglima perang solat hajat. Mohon sama Allah, ya Allah, jangan sampai nanti khalifah kami Amirul Mukminin Umar masuk Masjidil Aqsa dalam keadaan dia jadi driver. Siap solat hajat lagi. Berdoa sama Allah, sebab nanti kita orang Islam punya image akan jatuh. Apa benda ni, pemimpinnya tak berwibawa langsung, tak nampak ciri-ciri kepemimpinan, nampak macam apa, macam petani je, macam tu kan. Ya Allah, jangan sampai, ya Allah. Doa pakat ramai-ramai. Ini sahabat besar. Abu Ubaidah ibn Jarrah ada, Az-Zubair ibn Awam, atau banyak sahabat-sahabat yang besar ada, semua doa. Tapi Allah SWT berkehendak lain. Allah takdirkan memang ketika sampai di hadapan para menteri-menteri, para pembesar-pembesar negeri Masjidil Aqsa, tiba giliran Umar yang tarik. Jadi driver. Kadang dia duduk ke atas macam bos besar. Bayangkan tu. Maka dia pun datang, disambut semua dengan hebatnya. Para menteri-menteri, para batarik. Batarik ni pembesar agama Kristian. Uskup-uskup dia, bishop-bishop dia yang power-power yang kelas-kelas atas ni, sambut. Langsung menyambut, dikira 1, 2, 3, 4. Lepas tu, ini bukan lelaki dia ni. Kenapa? Bukan ini orang dia ni. Kenapa? Yang kami baca di dalam kitab Injil dan Taurat, satu saat nanti di zaman umat Nabi akhir zaman, akan membuka Masjidil Aqsa seorang lelaki yang adil. Dia akan memasuki Masjidil Aqsa dalam keadaan menarik bighal, berjalan kaki, kadamnya duduk ke atas, dan dia memakai pakaian, pada pakaiannya ada 17 tampalan. Kami kira ada 16. Kami kira ada 16. Bang satu. Jalan kaki betul. Tak ada siapa yang mengiringi dia, betul. Driver kadam dia duduk atas, betul. Semua tepat betul. Tapi satu yang tepat, apa dia? 16 kira. Kata Sayyidina Umar, bukan 16 ini, angkatkan. Bawa ketiak di pada lubang tu, dah tampal. 17. Akhirnya apa dia? Serahkan kunci kepada Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu wardahu. Sebab itu kata beliau, nahnu qaumun a'azzana Allah bil Islam. Fa mahma ibtaghaina al-'izzata fi ghairihi adzallana Allah. Adalah kaum yang Allah muliakan kita dengan Islam. Kita orang Islam ni Allah muliakan kita dengan Islam.
bukan dengan harta, bukan dengan kenderaan kita, bukan dengan pakaian kita. Allah muliakan kita kerana Islam kita. Kerana itu, kalau kita ingin mencari kemuliaan dari selain Islam, Allah akan hinakan kita. Allah akan jatuhkan kita. Tapi kaum kontraktor, sebahagian bukan semua, kalau nak pergi ambil kontrak, nak pergi buka kontrak kan, tak boleh bawa kereta apa? Tak boleh bawa kereta kancil. Kena bawa kereta besar sikit, orang confident sikit. Itu orang-orang apa tu? Orang-orang kontraktor. Tapi kalau orang Islam yang sebenar-benarnya, tidak seperti itu. Dengan Islam kita, Allah muliakan kita, bukan dengan harta benda dan lain-lain. Kemuliaan kita bukan daripada rumah kita yang besar, bukan. Kemuliaan satu masjid, kemuliaan satu surau, bukan kerana kemegahan bangunannya, tapi makmurnya dengan Islamnya. Apakah Islam ada di surau itu? Apakah Islam itu ada di masjid itu? Masjid besar, macam mahligai, tetapi pengajian sebulan sekali je. Apalah artinya? Setahun sekali kadang-kadang. Itu bukan kemuliaan bagi umat Islam. Bangunan masjid yang megah, bukan. Tapi apa? Pengisian Islam di dalam masjid itu. Pengajian Islam di dalam surau itu. Itu baru betul dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.